Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 15 Mac 2024. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memberi fokus 200,000 hektar kawasan tanah gambut berisiko kebakaran di Beaufort. Ia juga merupakan kawasan tanah gambut kedua terbesar di negara ini selepas negeri Sarawak. Dan sekiranya berlaku kebakaran tanah gambut, untuk memadam dan juga kesannya dari segi jerebu amat tinggilah. Yang kami dapat kenal pasti daripada bomba banyak berlaku adalah diakibatkan oleh handmade lah, maksudnya manusia sendiri. Dan satu lagi lah, daripada pembakaran terbuka ni yang kami amat concern, boleh mengakibatkan orang cakap respon kami lambat untuk panggilan-panggilan kecemasan yang lain. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan bercakap kepada RTM di Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Menurutnya, rata-rata laporan berhubung kebakaran tanah gambut adalah kerana tujuan pembersihan atau pertanian. Sementara itu, ketika diminta untuk mengulas berhubung pelan JBPM Sabah membantu daerah papar yang diisytihar bencana kemarau, Farhan memberitahu pihaknya telah memohon Jawatan Kuasa Pusat Bencana Negeri untuk memberi bantuan dari segi logistik dan bekalan untuk kebajikan anggota bomba di papar. Sebanyak 4 notis di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dikeluarkan Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau di Bazar Ramadan sekitar Pekan Keningau. Pegawai Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Valentine Japuli Gantul berharap para peniaga di Bazar Ramadan sentiasa mengutamakan aspek kebersihan makanan dan diri yang telah ditetapkan pihak Kementerian Kesihatan KKM. Kita harap sebenarnya notis ini tidak bertambah banyaklah sebab salah satu tujuan kita buat mentahunnya bukanlah untuk memberi notis, tapi sebenarnya untuk memastikan bazar ini ataupun pengendali makanan di bazar ini dapat membuat penjualan bazar dalam keadaan yang baik, bersih, dan semestinya tujuan utama kita adalah melindungi kepada semua pembeli, pengunjung yang membeli makanan di sini. Dr. Valentine ditemui selepas meninjau Bazar Ramadan di sekitar Pekan Keningau. Dalam pada itu juga berikutan cuaca panas ketika ini, Dr. Valentine turut mengingatkan para pengunjung dan peniaga di Bazar Ramadan peka dengan kesihatan diri agar tidak berlaku kejadian tidak diingini seperti terkena strok haba. Sementara itu, kemeriahan suasana bazar sempena bulan Ramadan di Keningau ini turut dirasai pelbagai lapisan masyarakat setempat. Bazar ni baguslah, satu platform yang sangat baik. Saya rasa di mana-mana daerah pun ada Bazar Ramadan dan orang-orang yang berkunjung di sini bukan hanya yang beragama Muslim tapi yang non-Muslim juga. Di sini diorang boleh memilih bermacam-macam juada lah. Sebab jarang-jarang kalau Ramadan macam ni kan dia boleh kasih erat itu perkauman itu agama-agama semua. Kalau dorang ada buat begini kan, dorang dapat meningkatkan dorang punya pendapatan, Jadi kalau kami dah jalan-jalan sini, terjumpa juga tuh kawan-kawan lama dorang. Jadi memang seronok lah dapat membeli. 1 tahun dalam sekali, saya rasa sangat meriah lah. Ramai pengunjung-pengunjung yang datang untuk membeli juada yang bermacam-macam di pasar ini pada hari ini. Dan diharapkan supaya di masa-masa akan datang juga akan diharapkan begini juga lah. Supaya orang ramai sentiasa hadir untuk membeli juada. Seramai 50 asnaf dari Masjid Al-Falah Kepayan menerima zakat berjumlah RM5,000 daripada Agrobank. Selain itu, sebanyak 1,000 pek bubur lambuk diagihkan kepada Sekolah Mahat Tafiz dan masjid sekitar Kepayan. Menurut Pengarah Wilayah Agrobank Sabah, Datin Fauzia Abu Bakar Titingan, program agihan bubur lambuk, kongsi berkat bubur lambuk dan sumbangan zakat ini diadakan secara serentak di seluruh negara melibatkan 8 zon termasuk di Sabah. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini antara lain bertujuan menggalakkan dan mengingatkan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab berzakat dan menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Sementara itu, Pengerusi Majlis Al-Falah Kepayan, Haji Abdul Malik Chua, mengalu-alukan sumbangan ini. Jadi pada hari ini memang sambutan amat menggalakkan di mana kita dapat meraihkan
para asnaf yang ada di dalam kawasan Kepayan ini. Diharap pihak-pihak selain daripada Agrobank, pihak yang mempunyai kemampuan untuk membantu amat digalakkan untuk memberi bantuan. Seramai 50 orang menerima bantuan peralatan sekolah dalam program Dikasih Kembali ke Sekolah di Kinabatangan. Mereka terdiri daripada pelajar darjah 1 hingga tingkatan 5 serta ahli isi rumah berdaftar dalam sistem e-Kasih berstatus miskin dan miskin tegar. Berucap dalam program tersebut, Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Samsul Dollah berkata, daerah Kinabatangan terpilih untuk menerima bantuan memandangkan ia kawasan pedalaman dan terletak jauh dari pusat bandar. Bantuan disampaikan secara jangkau luar agar pemberian bantuan mencakupi kawasan yang luas dan penerima bantuan adalah lebih bersasar. Menurut Samsul, objektif pelaksanaan program adalah bagi menyemai semangat bantu-membantu dalam kalangan anggota masyarakat, terutama agensi kerajaan, sektor swasta, syarikat korporat, badan bukan kerajaan NGO dan orang perseorangan. Seramai 5 pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Benoni Papar akan menyertai program lawatan sambil belajar ke Junten High School Jepun pada 20 September depan. Program julung kali ke luar negara itu sebagai lawatan balas Junten High School Jepun yang melakukan lawatan ke SMK Benoni Julai tahun lalu. Pengetua SMK Benoni Iqbal Khan Ismail memberitahu lawatan tersebut juga merupakan usaha pihak sekolah membangunkan kapasiti pelajar ke peringkat antarabangsa. Mereka adalah program rintis 5 orang ini dan kita berharap ke Jepun ini, ke Junten High School ini bukan satu-satunya program yang akan kita buat dan kita harap program ini akan berjaya dengan baik dan kita akan buat untuk program seterusnya mungkin ke negara-negara lain yang mempunyai bidang pendidikan yang lebih kurang seperti Malaysia. Kriteria pemilihan murid untuk mengikuti program ini ialah kami pilih murid yang seimbang dari segi co-curriculum dan kurikulum. Dan kami juga memilih murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan begitu juga dengan sosial murid. Saya mengharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Kami selamat pergi dan selamat kembali. Menjalinkan hubungan persahabatan antara dua sekolah. Kemudian saya juga ingin tahu tentang sistem pendidikan Jepun dan di sini ingin mengetahui perbezaan dan persamaan. Jadi dengan itu kami boleh ambil amalan yang baik yang boleh diterapkan di sekolah inilah. Harapan saya untuk program ini ialah kami dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan pelajar Junten High School dan pelajar kami supaya dia dapat memberi impak. Mungkin macam kita tahu di Jepun antara akademik dan kurikulum yang tinggi, mungkin ia boleh bagi peningkatan untuk sekolah kami. Saya mau mempelajari serta mengetahui tentang budaya dan amalan baik yang ada di Jepun supaya saya boleh bawa balik ilmu serta pengetahuan yang berguna ke SMK Benoni sekaligus menjadi contoh untuk pelajar lain supaya diorang pun boleh mencungkil bakat diorang sama ada dari segi akademik ataupun kurikulum. Program lawatan selama 5 hari 3 malam ke Junten High School ini akan turut disertai 10 guru pengiring sekolah berkenaan. Kupon letak kereta Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK yang telah tamat tempoh pada tahun 2023 akan disambung semula sehingga 30 Jun 2024. Pengguna masih boleh mempamerkan kupon berkenaan sehingga tarikh yang telah ditetapkan. Menurut kenyataan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita, kelonggaran dilaksanakan bagi membantu mengurangkan beban pengguna ruang letak kereta di seluruh kawasan di bawah bidang kuasa di BKK. Dalam pada itu, pengguna dinasihatkan untuk mempamerkan kupon harian atau bulanan yang betul setiap kali menggunakan ruang letak kereta. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi bahagian pengurusan letak kereta di BKK di talian 088 270 181, 088 270 182 atau hotline WhatsApp 010 5620 8856. Orang ramai juga boleh terus menghubungi kaunter pejabat di BKK di KK Plaza tingkat 1 Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.